Di luar ya? Kayaknya Plastik tunjukkan foto ini. pedih. Oke, lu kembali ke sini. Ini pikir sih kalau main laptop cycle ini udah betah loh. Oh, asik. Oh, ini enggak bisa. Ini aku bikin itu switch ke video. Tandui. Mas ada gula? Mas ada gula? Mas ada duit? Gimana? Wajar udah kita tampar. Ada buah. Hoi. Selesai.
Assalamualaikum. Assalam. Maaf Pak. Sun. Sorry. Bos. Allah, duduk pada tinjau. Aku pergi sana. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetamu terhormat majlis, yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehen Orang Kaya Khairul Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam, Yang Mulia Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Yang Mulia Dayang Amy Suryani binti Haji Hibni, Ketua Bahagian Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka selaku pengerusi majlis. Yang Mulia, Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap. Yang Mulia, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Kanan, Pengetua dan Guru-Guru Besar, Guru-Guru, Pegawai dan Kaki Tangan Dewan Bahasa dan Pustaka, Ibu Bapa, peserta dan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Ramai-ramai berjalan bersama teman sambil menuju masuk ke Dewan. Terima kasih kepada Tuan dan Puan kerana sudi menerima undangan. Selamat datang ke pertandingan Mari Bercerita, cerita-cerita berunsur Islam 2019 peringkat akhir. Sebelum memulakan majlis,
marilah kita sama-sama menadahkan tangan memohon agar majlis pada hari ini mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan lancar. Untuk itu, sukacita dijemput Yang Mulia Awang Abdul Hanif bin Haji Moksin untuk mengapply bacaan surah Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-kiram. Wa hadha wa barakatuh majlis pertandingan mari bercerita cerita-cerita berbahasa Islam 2019. Sya'nullahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis diteruskan dengan ucapan alu-aluan daripada Yang Mulia Dayang Amy Sureni binti Haji Hibni, penerusi majlis. Sudilah Puan tampil ke depan menyambut salam. Sudilah Puan beri ucapan kata aluan pemanis kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang berhormat Majlis Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan, Pimpin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, sebagai tetamu hormat majlis. Yang Mulia Datin Paduka Dr. Haji Nurlela binti Datuk Paduka Haji Abdul Jadil, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Mulia Pemerintah Pengarah Jabatan Pustaka Soeb bin Haji Abdul Wahab, pengarah-pengarah, pegawai-pegawai kanan, pengetua, guru-guru besar, ibu bapa, para pelajar dan hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya jua kita dapat berkumpul pada hari ini, iaitu di pertandingan Mari Bercerita, cerita-cerita berunsur Islam peringkat negara. Di kesempatan ini, izinkan saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan, Pimpin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, kerana bersesudian selaku tetamu hormat majlis dan seterusnya menyampaikan hadiah kepada pemenang dan peserta pertandingan Mari Bercerita peringkat negara pada tahun 2019 pada pagi ini. Yang berhormat Datuk dan hadirin sekalian, pertandingan Mari Bercerita ini adalah merupakan kegiatan tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka yang diadakan dengan tujuan untuk memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Pertandingan ini mula diperkenalkan pada tahun 1984 dan alhamdulillah sentiasa mendapat sambutan dari segi penyertaan daripada penuntut-penuntut dan murid-murid sekolah di seluruh negara setiap tahun. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk dan hadirin sekalian, pada tahun ini Dewan Bahasa dan Pustaka telah pun menerima seramai 216 penyertaan pada pertandingan yang telah diadakan pada 8 April hingga 11 April yang lalu. Dan hari ini kita akan menyaksikan aksi dan persembahan daripada anak-anak kita ni yang pintar dan pandai bercerita untuk merebut gelaran juara pertandingan Mari Bercerita bagi tahun ini. Pertandingan ini diadakan dalam dua kategori, iaitu kategori A, bercerita dalam bahasa Melayu, dan kategori B, bercerita dalam bahasa Inggeris.
Peserta-peserta pertandingan ini adalah terdiri daripada ahli-ahli perkhidmatan perpustakaan kanak-kanak dalam bahasa dan pustaka yang berumur di antara 8 hingga 12 tahun. Manakala cerita-cerita yang disampaikan adalah merupakan cerita-cerita yang berunsur Islam bersempena dengan Perdana Menteri Pegawan Iraq sebagai Ibu Negara Ketamadunan Islam bagi Rantau Asia pada tahun ini. Di antara tujuan pertandingan ini diadakan adalah untuk menanamkan sifat dan sikap suka membaca agar dapat menjadikan membaca sebagai satu kebiasaan dan budaya bagi generasi baru kita ini. Selain daripada itu, pertandingan ini diharapkan agar dapat mendekatkan lagi kanak-kanak untuk sentiasa berkunjung ke perpustakaan dan melakukan pelbagai kegiatan seperti membaca, belajar, berinteraksi, berhibur dan melakukan lain-lain kegiatan yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran dan juga kehidupan mereka seharian. Sejak peraduan ini diperkenalkan pada tahun 2024, pelbagai pembaharuan dan perubahan telah dibuat untuk menyesuaikan peraduan ini dengan peredaran masa dan juga kemajuan teknologi yang ada pada masa kini. Sekarang, para peserta boleh memanfaatkan penggunaan sistem bunyi dan juga menggunakan video untuk menjadikan penceritaan mereka lebih berkesan dan menarik. Ini juga dapat meningkatkan lagi daya kreativiti mereka dalam menyampaikan sebuah cerita kepada halayak ramai. Pencerita yang baik akan dapat menceritakan sesuatu kisah dengan penuh emosi, mimik wajah yang bersesuaian, lantunan suara dan intonasi yang sangat menarik. Ciri-ciri ini akan dapat menarik perhatian serta memberikan impak kepada yang mendengar. InsyaAllah, peserta-peserta yang akan bertanding pada hari ini akan dapat memberikan persembahan yang menarik dan menghiburkan untuk para hadirin sekalian. Dan insyaAllah, Dewan Bahasa dan Pustaka akan meneruskan lagi usaha untuk mengadakan pertandingan ini pada masa akan datang agar dapat melahirkan lebih ramai generasi muda yang berkeyakinan, berani, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Kepada 8 peserta yang akan bertanding pada hari ini, saya ucapkan tahniah kerana telah berjaya meraih peringkat akhir dan saya doakan semoga berpuas hati dengan persembahan yang akan diberikan dan merupakan berjaya untuk meraih gelaran juara. Akhir sekali, saya sukacita melakukan sendiri penghargaan dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan, guru-guru besar, guru-guru serta murid-murid dan media massa yang telah memberikan kerjasama dalam sama-sama menjayakan pertandingan ini. Semoga kita diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Untuk makluman Dato' dan para hadirin, seramai 8 orang peserta yang bertanding pada pagi ini adalah merupakan peserta yang terbaik yang telah dipilih semasa peringkat saringan yang diadakan pada 8 hingga 11 April yang lalu. Pertandingan dibahagikan kepada 2 kategori, yaitu kategori A dalam bahasa Melayu dan kategori B dalam bahasa Inggeris. Sebelum pertandingan dimulakan, sukacita mengingatkan kepada para peserta yang bertanding dalam pertandingan ini bahawa masa bercerita yang diberikan adalah 5 hingga 7 minit sahaja. Apabila bunyi lonceng pertama dibunyikan, bererti peserta bolehlah memulakan cerita. Lonceng kedua pula dibunyikan, bererti peserta mempunyai masa 1 minit lagi. Dan apabila lonceng ketiga berbunyi, bererti masa 7 minit yang diperuntukkan telah tamat. Untuk peringatan, markah akan dipotong jika peserta bercerita melebihi masa yang diperuntukkan. Penghakiman akan dinilai dari 3 sudut, iaitu sudut cerita, sudut bahasa, dan sudut interpretasi. Dari sudut cerita, penghakiman akan diambil kira dari segi variasi, kreativiti bercerita, message, dan nilai dalam cerita. Manakala dari sudut bahasa pula merangkumi dari segi sebutan, tata bahasa, dan gaya bahasa. Dan sudut interpretasi pula ianya akan diambil kira dari gaya penyampaian, mimik muka, gerak badan, kepetahanan dan kelancaran, kostum dan intonasi suara.
Jika peserta didapati mempunyai jumlah markah yang sama, maka peserta yang meraih markah tertinggi dalam sudut cerita akan dikira sebagai pemenang. Keputusan hakim adalah muktamad. Memperkenalkan hakim-hakim bagi pertandingan ini, Yang Mulia Awang Muhammad Zulhelmi bin Haji Ibrahim, Pegawai Pelajaran Sekolah Menengah Saidina Ali, Kuala Belais, yang akan menilai dari sudut bahasa. Yang Mulia Awang Muhammad Ehsan Sabri bin Haji Abdul Manaf, Pegawai Pentadbir Tingkat 1 Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, yang akan menilai dari sudut interpretasi. Yang Mulia Dayangku Haja Mas Diana binti Penggiran Haji Damit, Pegawai Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, yang akan menilai dari sudut cerita. Baiklah, segera kita mulakan pertandingan dengan menjemput peserta pertama. Peserta pertama yang akan menyampaikan cerita Rescued from Hajjaj Army. Segera kita tampilkan adik Nur Aiman Sofia binti Edi Sotidi dari Sekolah Rendah Dato' Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Alhamdulillah Rabbil Alamin. All praise is indeed due to Allah, the creator of entire creation. Wassalatu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hello everyone, my name is Sophia and today I'll be telling you a story about this man. Do you know who he is? Do you want to know? Yes! Well, this is Hassan al-Basri and this is his story. This story is called Rescued from Hajjaj Army. Hassan al-Basri was a well-known pious Muslim scholar. During the reign of Hajjaj bin Yusuf, Hassan al-Basri was living in a group of ulama who opposed the government. And so, Hajjaj bin Yusuf had ordered an army to arrest Hassan. One day, Hassan was being chased by the state army. So, he then entered the house of a well-known Muslim scholar named Habib al-Ajami to hide himself. One of the Hajjaj soldiers stopped at the house and asked, "Old man, have you seen a man named Hassan al-Basri?"
What do you think Habib will say? Yes, I have, or no, I haven't. You would think Habib would lie to save a friend, but no, Habib al-Ajami did not want to lie. He then said that Hassan was in his house. Hassan was shocked by Habib's actions. Why did Habib tell them the truth about his presence? And so, all the Hajjaj soldiers then entered the house to capture Hassan. They searched the house, but they could not find Hassan. They have thought that Habib had deceived them. You have deceived us. Hassan is not here, said one of the soldiers. Habib swore that he was not lying or joking. And once again, all of the soldiers entered the house to capture Hassan. They searched the house, but they still could not find Hassan. Strange and unusual. Finally, with resent and disappointment, they left the house. Hassan then came out of his hiding place. Phew. He was so grateful to Allah because the Hajjaj soldiers could not find him. He then asked Habib, "Why didn't you tell them that I was in your house?" "Hassan, my friend, it is not because of my honesty. It is not because of my prayer that you are saved, but because of my honesty. If I lied to them and we got caught, we would be dishonored," said Habib al-Ajami. Both of them were close friends, and Habib did not want to do anything that incurred Allah's wrath. Allah subhanahu wa ta'ala is ever all-knowing than his servants, and he is in favor to those who are sincere. As Abdullah ibn Mas'ud reported, the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, "You must be truthful. Verily, truthfulness leads to righteousness, and righteousness leads to paradise. A man continues to be truthful and encourages honesty until he is recorded with Allah as truthful. And beware of falsehood. Verily, falsehood leads to wickedness, and wickedness leads to hellfire. A man continues to tell lies and encourages falsehood until he is recorded with Allah as a liar." So who knows what the moral of the story is here? Do you want to know? Yes. Well, the moral of the story here is simple. 1. Be honest. 2. Don't tell lies. 3. Believe in Allah, because in the very end, honesty leads to paradise and dishonesty leads to hell. And we all know that Allah is ever all-knowing. Thank you all for listening. I hope you all enjoyed my story. The Hajjaj army is probably still out there looking for you. Good luck, Hassan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, kita tampilkan peserta kedua bersekolah di Sekolah Rendah Selangan Temburung yang akan menyampaikan cerita yang bertajuk Rezeki Ketetapan Allah Ini. Dia, adik Muhammad Akil Sazwi Sazwan bin Norsyam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kawan-kawan, saya ingin menceritakan tentang
rezeki ketetapan Allah. Alhamdulillah. Tak apa, rezeki kau burung. Tak teka sesiapa yang nak mati hari ini. Minta-mintalah Pak Kasim yang kecil manis tu mati hari ini. Rezeki aku harap mati. Astagfirullahaladzim. Nasib baik dengan aku. Baiklah, mati sikit. Minta ya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul azim. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3 yang bermaksud dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengarahkan baginya jalan keluar serta memberinya rezeki yang terlintas dan senang. Sedang juga aku baca Quran ni sejak ada Quran di kamu. Alhamdulillah. Assalamualaikum kawan-kawan. Allah dah tetapkan rezeki kita masing-masing. Tapi ingat, usaha itu penting. Usaha yang radai Allah, barulah rezeki itu berkat. Abang-abang dan kakak-kakak, rezeki itu tidak semestinya datang dari uang, masa, kesehatan, dan kesenangan. Semua itu adalah rezeki. Kawan-kawan, tunggu rezeki ini bukan macam tunggu duit jatuh dari langit. Tapi kalau tunggu Iron Man jatuh dari langit, mungkinlah. Tapi cuma hanya di panggung wayang. Jodoh pun rezeki juga tahu. Sebab itu kawan-kawan, kita kalau nak murah rezeki, kita kena rajin bersedekah. Baru saya teringat kawan-kawan, kita kena amalkan doa-doa tiap-tiap hari, barulah rezeki itu masuk. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukar, permudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Pak Adi, ada orang meninggal. Ada orang meninggal. Rezeki. Alhamdulillah. Pengajaran dari cerita ini tadi, rezeki itu ada di mana-mana. Yakinlah rezeki itu jaminan Allah. Bak kata pepatah, rezeki jangan ditelan, musuh jangan dicari. Ingat Allah, ingat Rasulullah, hidup rakah, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan pula cerita dari adik Ashbel Errol Petrus yang mewakili Sekolah St. Andrew
Adik ini akan membawakan cerita yang bertajuk The Emperor and the Saint. A very good afternoon to our honorable judges, teachers, and my fellow friends. Storytelling is an art. My grandmother, who was very good at this, would tell me a story every night before bed, and each story had a moral value. The story I'm going to narrate to you today is called The Emperor and the Seed. It was also one of my favorites. In the Far East, there lived an emperor who was growing old, and he knew it was time to choose a successor. He didn't have any children, and he didn't want to choose one of his ministers. He decided to try something different. So one day he called all the youth in his kingdom to gather around in his palace. It is time for me to step down and choose a new emperor. I have decided to choose one of you. Do any of you want to be the next emperor? Raise your hand. Well, I'm not going to step down so easily. In this bag, I have seeds. Today, I'm going to give each one of you one seed. I want you to plant it, water it, and take good care of it. And then I, and only I, shall be the judge and choose the next emperor. Now, Ling, the hero of our story, was also there that day, and he, like the others, also received a seed. Yes, yes, I can't wait to tell Mother about this. Mother, where are you? Oh, what is it, Ling? Are you hurt? Are you all right? No, don't tell me you're in trouble again. No, Mother, I went to see the Emperor, and he gave me this. It's a rich man's world. It's a rich man's world. You may be looking at the next emperor. Ha ha ha. Ling, you're such a dreamer. Come on, let's plant your seed. Chaga, mako. Now, I'll plant my seed. I'm going to take such good care of you, my darling. Mwah, mwah, mwah. And take good care he did. Every day, Ling would water the pot
to see if anything had grown. Weeks passed, but there was no sign of life. Mother, everyone else has tall trees, but I have nothing. Did I do something wrong? Well, it is special. Just be patient. Then, weeks turned to months, and finally, a year arrived. It was time for everyone to bring their plants to the palace. Mother, I don't want to bring an empty pot to the palace. Everyone will laugh at me. Just be honest, Ding. The king has ordered you to go. Come on, go. Money, money, money. Must be some. Ling was an obedient boy, and he knew she was right. So he took his empty pot to the palace. When Ling arrived, he was amazed to see a lush garden. There were tall trees, short trees, trees with fruits and beautiful flowers. Hey, Ling, where's your tree? What are you hiding behind your back? Well, that's not a tree. That's an empty pot. Oh, wait. Everyone, come take a look at Ling's empty pot. Oh, wait, I know. It's an invisible tree. Look at the branches and the leaves. And ooh, there's even a fruit. So sweet. Hey, nice try, Ling. When the emperor arrived, he surveyed the room. My, what great trees you have brought me. What's this? An empty pot? Whose pot is this? Young lad, come forward. Please, your highness, don't kill me. I know I'm a failure, please. 1 year ago from today, I gave everyone a seed. Oh, sorry. 1 year ago from today, I gave everyone a seed. 1 year ago from today, I gave everyone a seed. They were all boiled seeds, which would not grow. When you found out that they would not grow, you replaced it with another one. All of you have brought me fake trees. Ling here has been obedient and courageous to bring an empty pot with my seed in it. Therefore, he will take my place on the throne. Ling couldn't believe his ears. How could he be the new emperor? Well, I would like to quote this hadith by Prophet Muhammad, peace be upon him. Truthfulness leads to righteousness, and righteousness leads to paradise, but falsehood leads to wickedness, and wickedness leads to the hellfire. Ling's obedience, patience, and honesty has earned him a handsome reward, which brings us to the end of our story. Thank you. Oh wait, Ling, do you have anything to say? Well, I just can't wait to see my mother's face when I show her what I got from the emperor this time. Peserta keempat kita, yaitu adik awangku Muhammad Amirul Habibullah bin Penggiran Haji Jaya Syahbani, yang akan menceritakan yang bertajuk Cerita Kisah Si Pencuri. Adik ini mewakili Sekolah Saint Andrew. Mari kita saksikan.
ayah, betul cuy kita ni, kata Halim. Malam esok kita pergi ke rumah Long Seman. Rumah besar, pasti banyak harta, kata Pak Osman lagi. Ya, itulah dia Abdul Alim dan bapanya Pak Osman. Mereka berdua ini terkenal dengan kejam mencuri. Pak Osman terkenal dengan sikapnya malas, enggan bekerja mencari rezeki halal. Dia hanya mencuri dan mencuri. Abdul Halim telah diajar bagaimana nak mencuri sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, bapa boy, anak betul. Pada satu petang, Abdul Halim dan si ayah berjalan-jalan di suatu kawasan bukit. Mereka berehat di puncak bukit. Halim, kamu nampak tak rumah itu? Nur jauh di sana, besar dan bergaya. Pasti milik orang kaya. Tapi malam ini semua hartanya akan jadi milik saya. Nampaklah ayah, tapi bagaimana kita nak ke sana? Jangan risau, GPS kan ada. Lihat, ayah ada wing. Malam itu, Abdul Halim dan si bapa meneruskan misi mereka. Ayah, mana sini? Ba, Nun, Jim, Alif, Wa, Alif. Ayah, apa tu? Mana tak tahu? Apa tu? Siapa tahu apakah itu? Penjara! Cepat lari! Keesokan hari, Abdul Halim dan si ayah pun meneruskan melintasi rumah ke rumah. Tiba-tiba, Abdul Halim terpandang kumpulan anak-anak kecil yang sedang main ujung rumah. Anak-anak yang rajin bersolat, membaca Al-Quran dan beramal pasti akan masuk syurga, kata Tok Guru. Ayah, apa itu bersolat? Apa itu Al-Quran? Habis pun nak masuk syurga. Yang tak tahu, ayah tu mencuri saja. Ayah, dari tadi pergi sekolah ini, Halim nak belajar tentang agama ini. Kalau Halim sudah pandai, Halim ajar ayah. Tidak sama-sama kita masuk syurga. Baiklah. Ketika di sekolah pondok itu, Abdul Halim belajar dengan penuh tekun dan bersungguh-sungguh. Apa yang dikatakan pada Tok Guru, dihafal dan diamalnya. Pada satu petang, Tok Guru mengajar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaghfirunna minan nasi, yastaghfirunna minallah, wa huwa ma'ahum. Isyubaituna yarda minalqaum, wa kanallahu bima ya'maluna muhitan. Apabila Halim mendengar ayat-ayat itu, hati Abdul Halim tersentuh. Lidahnya keruh, timbul rasa bersalah dan terus berlutut. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, ampunilah ayahku. Kami berdosa, kami merampas harta orang. Air matanya berlinang orang basah bajunya. Sejak hari itu, Abdul Halim telah menjadi anak murid Tok Guru yang soleh dan pintar. Akhirnya, habislah pengajian Abdul Halim. Dengan petakan baru, pulanglah dia menemui bapanya. Halim, kamu nampak tak rumah itu? Malam ini, kita pergi ke rumah si Wang. Orang Cina kaya di dalam kampung ini. Tapi ayah, baiklah. Abdul Halim nanti bapa pun mengatur langkah ke rumah si Wang. Apabila larut malam, Bila larut malam,
Ayah, sampai kau lebahin. Ayah, tolong tak apa-apa ayah. Tapi Allah, Adik rasa takut dan putus ayah. Si ayah terus diam, hatinya tersentuh. Betul kata kamu Alim, Allah nampak kita mencuri. Kita patut rasa takut. Ayah, kita tak boleh mencuri lagi ayah. Tok Guru kata, mencuri itu adalah satu dosa. Tapi si berusaha dan senang buat kita. Si ayah terus memeluk anaknya. Maafkan ayah Alim. Ayah berdosa bahari mencuri. Syukur pada Allah, Alim telah mengucapkan ayah. Si Jahai itu Allah membesarkan hidup barunya. Dia mengambil upah di sawah dan di ladang. Abdul Halim pula bersekolah pondok untuk meneruskan cita-citanya menjadi guru agama. Kawan-kawan sekalian, dalam ayat-ayat Al-Quran yang bermaksud mereka menyembunyikan kejahatan mereka daripada manusia. Dalam pada itu, mereka tidak menyembunyikan kejahatan mereka daripada Allah. Padahal Allah ada bersama-sama mereka. Jika mereka merancang pada malam hari, kata-kata yang tidak diredai oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa meliputi peraturannya akan apa mereka lakukan. Hamba telah berjaya mencuri hati iblis kita. Sekian kisah mencuri. Baiklah, seterusnya kita tampilkan peserta kelima kita, Adik Lukman Hakim alias Arif Darwish bin Haji Umar Dani, bersekolah di Sekolah Al-Falah Sungai Akar yang akan membawakan cerita bertajuk The Young Boy and the King. Dengan itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning to our guests of honor, honorable judges, teachers, parents, and dear contestants. My name is Lukman Hakim alias Arif Darwish bin Haji Umar Dani. I am from Year 3 Boys Hello at Al-Falah School, Sungai Akar. Today, I would like to share you a story about the young boy and the king. Once upon a time, there lived a king who claimed himself to be a god. He forced his people to worship him, and those who refused to do so were punished. The king had a magician as his assistant. One day, the magician requested from the king to provide him a young boy. He wanted to teach the young boy his knowledge and skills in magic as he became older. The king fulfilled the magician's request. Every day,
The young boy had to go back and forth from the palace to his house. The young boy was on his way to the palace. One day, when he met a scholar, the scholar taught him about the wonders of Allah. Every day, the young boy learned both the magic skills from the magicians as well as the knowledge about Allah from the scholar. Soon after that, by the will of Allah, the young boy was healing all kinds of illnesses. One of the ministers asked the young boy to heal his disease. The young boy said, I do not cure anyone, but only Allah can heal me. The minister affirmed his faith to Allah and got his disease healed. The king was very angry when he found about it. The young boy was summoned to the king. The king tortured the young boy and tried to kill him, but he did not succeed even after many attempts. The young boy then said, if you really wish to kill me, gather the people first and tie me to a tree. Take an arrow and say, Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, the Lord of this young boy, and shoot me. Can you guess what happened next? Do you think the king succeeded in killing the young boy? Come on, tell me, did he succeed? Yes, he did. The king did exactly as instructed by the young boy, and finally, he succeeded in killing him. Most of the people who had gathered decided to affirm their faith to Allah, the Lord of the young boy. Knowing about this, the king became furious, and he ordered churches to be dug and lit fire in them. The king said, those who will leave the young boy's religions will be thrown into the fire. Everyone jumped into the train until there is one woman who was hesitant to jump. Why? Because she had a baby with her. Surprisingly, in the will of Allah, her baby spoke. Oh mother, don't be afraid. This is the truth. The wisdom of the story is, no one can stop those who are faithful to Allah. Allah says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. O Muhammad, you do not guide, whom are you like? And he is most knowing of the rightly guided. Subhanallah, the sacrifice of the young boy will be remembered forever. Let us recite istighfar together. May Allah increase us in taqwa and give us the iman of the righteous. 1, 2, 3. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqli amalan salihah amalan maqbula. May Allah shower us with His blessings. Amin ya rabbal alamin. With that, I end my story with wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Peserta seterusnya ini pula bersekolah di Sekolah Rendah Serangan Tempurung. Adik ini akan membawakan cerita yang bertajuk Bilal bin Rabah. Kita dengarkan cerita yang akan disampaikan oleh adik Muhammad Daniel Adrian Shah bin Abdul Muhaimin. Assalamualaikum kawan-kawan. Tahu tak siapa muazzin pertama dalam Islam? Kawan-kawan, tahu tak muazzin tu apa? Alah, yang kita selalu panggil Tok Bilal tu, yang selalu azan sedap-sedap dekat masjid dan surau. Kita panggil Tok Bilal sebab nama dia lah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah atau juga dikenali sebagai Bilal Habashi dilahirkan di kota Makkah sekitar tahun 43 sebelum hijrah. Bilal dibesarkan sebagai seorang hamba anak yatim Bani yang besar yang berada di bawah jagaan Umayyah bin Khalaf. Bilal hanyalah seorang hamba berkulit hitam dan yang merupakan orang yang paling awal memeluk agama Islam dalam kalangan hamba. Tak kala tuannya Umayyah mendengar berita keislamannya, tidak, berani kau meninggalkan agama nenek moyang kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bilal, aku ni tuanmu dan aku yang berhak untuk menentukan agamamu. Kau bangun, kau degil Bilal untuk menentukan agamamu. Sekarang siapa yang lebih kuasa, aku atau Tuhan Muhammad? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau degil Bilal, kau tunggu, kau akan terima balasan yang lebih berat daripada ini. Maka Bilal pun dijemur di tengah padang pasir, dadanya ditindih dengan batu yang besar. Panas, dahaga, sakit. Ya Allah,
namun bibirnya hanya dibasahi dengan kalimat Ahad, Ahad, Ahad. Begitulah kawan-kawan, apa yang saya tampilkan tadi tidak sama langsung dengan penderitaan yang dilalui oleh Bilal bin Rabah. Biarpun disiksa, dipukul dan diuji, namun imannya tetap kukuh demi menjaga sebuah syahadah. Oleh itu, marilah kita mencintai dan mengasihi para sahabat, kerana Nabi Muhammad SAW menyayangi mereka. Mari bernyanyi bersama-sama. Allahumma bil iman, Allahumma misna bil iman, Allahumma syurna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman. Syukran jazilan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, peserta ketujuh ini bersekolah di Sekolah Mahat Islam Brunei. Adik ini akan membawakan cerita yang bertajuk Si Belang, Si Botak dan Si Buta. Segera kita tampilkan adik Nur Hafizan bin Saban. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang menepati masa, dan para hadirin hadiran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini bukan hendak mempersembahkan tarian, tetapi ingin menyampaikan cerita tentang Islam yang bertajuk Sinopal. Maaf, bertajuk 3B. Apa itu 3B? Sabar. Rasulullah SAW pernah menceritakan bahawa ada 3 orang dari Bani Israel menderita penyakit belang, botak dan buta. Allah hendak menguji mereka, maka Allah pun mengutus malaikat kepada mereka. Malaikat turun ke bumi dengan menyerupai manusia biasa. Pertama sekali, malaikat datang kepada si belang dan bertanya, apakah yang paling kamu inginkan? Si belang menjawab, saya menginginkan para serupa yang tampan dan kulit yang cantik, serta hilang penyakit yang menjadikan orang jijik kepadaku ini. Malaikat pun mengusap si belang, maka hilanglah penyakit yang menjijikkan itu.
Bahkan ia diberi paras rupa yang tampan seperti saya. Malaikat pun bertanya lagi, harta apakah yang paling kamu senangi? Si belang menjawab, unta. Kemudian ia diberi unta yang bunting 10 bulan. Lalu malaikat datang kepada si botak dan bertanya, apakah yang paling kamu inginkan? Si botak menjawab, saya inginkan rambut yang bagus. Maka malaikat pun mengusap si botak dan ia diberi rambut yang bagus seperti saya. Malaikat bertanya lagi, harta apakah yang paling kamu senangi? Si botak menjawab, sapi. Kemudian dia diberi sapi yang bunting 8 bulan. Selepas itu, malaikat datang kepada si buta dan bertanya, apakah yang paling kamu inginkan? Si buta menjawab, saya menginginkan agar Allah mengembalikan penglihatan saya sehingga saya dapat melihat. Maka malaikat pun mengusap si buta dan Allah mengembalikan penglihatannya seperti jeng jeng jeng, sudah semua. Malaikat pun bertanya lagi, harta apakah yang paling kamu senangi? Si buta menjawab, kambing. Kemudian ia diberi kambing yang bunting 9 bulan. Selang beberapa waktu kemudian, unta, sapi dan kambing tersebut berkembang biak yang akhirnya menjadikan mereka kaya raya. Malaikat pun datang kembali kepada si belang dengan menyerupai orang berpenyakit belang dan berkata, saya adalah orang miskin yang kehabisan bekal tengah perjalanan. Sampai hari ini tidak ada yang mahu memberi pertolongan kecuali Allah. Kemudian engkau, saya meminta kepadamu seekor unta untuk bekal di perjalananku. Si belang berkata, ewa, tidak boleh. Ada yang lain memerlukan dari engkau. Malaikat berkata, saya sudah mengenalimu. Bukankah kamu dahulu orang berpenyakit belang dan orang miskin? Kemudian Allah memberi kekayaan kepadamu. Si belang berkata, harta kekayaanku ini adalah warisan nenek moyangku. Malaikat berkata lagi, jika kamu berdusta, semoga Allah mengembalikanmu seperti keadaan semula. Lalu malaikat pun datang kepada si botak dan bertanya soalan yang sama. Si botak menjawab, amboi bosku, tidak boleh. Ada yang lebih memerlukan dari engkau. Malaikat berkata, jika kamu berdusta, semoga Allah mengembalikanmu seperti keadaan semula. Selepas itu, malaikat pun datang kepada si buta dan bertanya soalan yang sama lagi. Si buta menjawab, saya dahulu adalah orang yang buta dan Allah mengembalikan penglihatan saya. Maka ambillah apa yang kamu inginkan dan tinggalkanlah apa yang kamu tidak senangi. Malaikat berkata, peliharalah harta kekayaanmu ini. Sebenarnya kamu telah diuji dan Allah telah redha kepadamu dan murka kepada kedua temanmu. Audah sekalian, apa yang terjadi kepada si belang dan si botak? Mereka menjadi miskin kembali. Bukan itu sahaja, kulit si belang menjadi hancur, rupa si belang menjadi hodoh, bahkan tampan lagi si kuda belang. Si botak pula rambut berguguran seperti bola yang licin. Apakah pengajarannya? Pertama, sentiasa bersyukur dengan nikmat yang sudah ada. Kedua, perbanyakkanlah bersedekah kerana sesungguhnya
bersedekah dapat memperbanyakkan rezeki dan menolak bala. Hari ini saya bersedekah senyuman. Moga-moga saya dapat menjadi juara. Amin. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sekian, begitulah tadi cerita dari saya. Jangan lupa bersyukur anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tibalah peserta kita yang ke-8 dan terakhir dengan membawa tajuk cerita The Test of the Three Disabilities Men. Adik ini dari mewakili sekolah Mahat Islam Brunei. Mari kita dengarkan cerita yang akan disampaikan oleh adik ini, Muhammad Hamizan Wazir bin Muhammad Adi Abdul Hazif. Bismillahirrahmanirrahim. Sabah al-khair and good morning to our beloved judges, the trustworthy timekeeper, and to the rest of kind-hearted audience. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I would like to tell you an Islamic story with a title, The Test of Three Disabilities Men. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam have mentioned that a long time ago there lived three disabilities men. What were their disabilities? Well, the first man had a very bad skin condition and it was making him look very ugly. You guys are very handsome than him. The second guy was bald. No hair had grown on his head and it was making it shine bright like a diamond because of the light reflection. And the third guy was officially blind, never see this beautiful world even for the first time. One day, Allah decided to give a test. Allah asked an angel to fly down to the earth by turning into a religious old man. First, he made the handsome one. Dear man, once in a lifetime, what do you wish to Allah to give you? The man answered, I want a beautiful, perfect skin that make me handsome. When Allah granted, his skin turned white, healthy, and his face was handsome, more handsome than us. The old man asked again, what animal you wish to form? The man answered, I want a camel. The old man later gave him a camel, which was pregnant. Next, he met with the second guy and asked the same question again. The man answered, I want a beautiful hair so that people will not hate me. With Allah granted, his hair grew well, thick, curly, just like the alley cat. The old man asked again, what animal you wish to form? The man answered, I want a cow. The old man later gave him a cow, which was pregnant. Then, he met with the third guy and asked the same question again. The blind man answered, I want Allah to give back my sight so that I can see how beautiful is the Allah's creation. When Allah granted, his vision was sharp, not in glasses like the Harry Potter. The old man asked again, what animal you wish to form? The man answered, I want a sheep. The old man later gave him a sheep which was pregnant. For a few years, these three animals were making the three men rich. After that, the angel returned back to the earth again to do the test again by turning into a poor old guy. First, he met the handsome one. Dear man, I
I'm very poor and I travel very far. Can you please help me by giving one of your animals? The man replied, no, go away. Sure, I still need my animal. The angel recalled, I remember you. You were once the ugly one. Don't you forget that Allah was the one who gave you this animal. The man claimed, no, I'm handsome because of my family's genetic. No plastic surgery. And this animal, it is mine now. Go away, Joe. The angel said, if you lie, Allah's punishment is terrible indeed. The angel soon left and met with the second guy and asked the same question again. The man replied, no, go away, I still need my animal. The angel called, I remember you. You were once the bald one. Don't you forget that Allah was the one who gave you this animal. The man claimed, no, I have beautiful hair because I shampoo it every day. And this animal, it is my heritage now. Go away, sure. The angel said the same thing to the new hairman and met with the third guy and asked the same question again. The once blind man answered, yes, please. Not only one, you can take as many as you can. Just leave me a few. A long time ago, I was blind and I almost have nothing. Thanks to Allah who gave me this animal. The old man replied, oh no, young man, I won't take them. Allah sent me to test you. Allah was right. You're very kind-hearted. Not like your two friends who were too greedy and unscrupulous. Well, ladies and gentlemen, what can we learn from the story? First, we should feel grateful because we have a good, normal body without any disabilities. Second, if you want to have a better life, always pray to Allah, no matter how busy you are. I pray to Allah so that I will be the champion of this competition. Amin, 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 amin. Allah has said in the Quran in Surah Ibrahim, verse 7, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. So judges, what had happened to the both of them? Well, the handsome one became ugly, his skin rash and smelly. Yeah, not even single mosquito wants to bite him. The new hairman, he became bald again. No hair left to grow on his head. I think that's all from me. Thank you for paying attention and don't forget to feel grateful every day. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi 8 peserta akhir yang telah membawakan cerita masing-masing dengan gaya yang menarik. Bagaimanakah persembahan mereka tadi? Adakah kita sudah dapat menerka siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Baiklah, keputusan sudah ada di tangan saya. Namun, sebelum mengumumkan majlis, sukacita menjemput Yang Mulia Awang Muhammad Zulhelmi bin Haji Ibrahim, Ketua Hakim untuk menyampaikan dahulu ulasan Hakim.
Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Raja Jenderal Bersara Datuk Pertukas Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Nurul Kaisar Muluk Datuk Seri Paduka Haji Muhyiddin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang mulia Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Yang mulia pengurusi pertandingan, mari bercerita cerita-cerita berunsur Islam 2019, pegawai kanan dan pegawai dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya, para peserta, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera. Mula-mula sekali diucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua peserta yang telah berani menampilkan diri dalam pertandingan mari bercerita cerita-cerita berunsur Islam dan sekaligus menampilkan bakat mereka dalam menyampaikan cerita dan berhujah di hadapan khalayak dengan penuh yakin, berkesan dan menerujakan. Untuk makluman semua, seramai 3 orang juri telah dilantik untuk menghakimi 3 sudut berbeza yang mencakupi. Yang pertama, isi cerita sebanyak 20%, bahasa 30%, dan penyampaian ataupun interpretation sebanyak 40%. Setiap aspek ini mempunyai pecahan tertentu yang membolehkan penghakiman dibuat secara tepat, terperinci, sahih, reliable dan saksama. Mula-mula dari sudut bahasa. Keseluruhan peserta telah mampu menunjukkan penguasaan bahasa Melayu dan Inggeris pada tahap yang sangat baik. Ini jelas terbukti dengan penghasilan, ungkapan dan sebutan yang jelas, gaya bahasa yang sesuai dan mudah dipahami, dan susunan ayat yang tepat yang diperkuat lagi oleh tata bahasa dan struktur ayat yang sempurna. Namun masih ada ruang untuk perbaikan untuk berada di tahap yang cemerlang. Dari sudut isi cerita ataupun fokus isi cerita, setiap peserta telah diberikan kebebasan untuk memilih tajuk cerita yang ingin mereka sampaikan, asalkan tidak lari dari tema cerita, iaitu cerita yang berunsur Islam. Kebanyakan ataupun peserta berjaya mengaitkan semula isi cerita dengan konsep Islam. Itulah yang paling penting. Pemilihan tajuk cerita bersesuaian dalam persembahan perlu dititik beratkan kerana isi dan jalan cerita yang menarik dapat membantu membangun dan menumpangkan penyampaian bercerita, dan memahami dan menguasai isi cerita yang disampaikan adalah kunci utama kerana peserta mampu menjiwai cerita dan menfokuskan kaedah penyampaian. Dalam penyampaian cerita juga perlu ada variasi dan kreativiti supaya cerita tidak dirasakan monoton ataupun monoton. Berbagai variasi yang dapat digunakan seperti nada, tekanan, volume suara dan kecepatan suara, ritma dan artikulasi sama ada halus atau tajam. Dan dengan adanya variasi dalam bercerita, peserta dapat menarik dan mengambil perhatian penonton supaya lebih fokus. Dan dalam pertandingan ini, banyak peserta yang bijak menggunakan variasi dalam penceritaan mereka, dan kemahiran ini perlu ditingkatkan lagi untuk memantapkan persembahan cerita mereka di masa akan datang. Dan selain itu, memberi fokus yang baik mengenai pengajaran yang dapat diambil dari cerita yang disampaikan. Ramai peserta yang menyampaikan pengajaran yang dapat dijadikan iktibar, dan untuk makluman peserta dan guru pengawas, message dan nilai dalam cerita adalah termasuk dalam penilaian sudut penghakiman cerita. Meninjau pula dalam aspek penyampaian atau interpretation, para juri merhatikan bahawa sebilangan peserta menunjukkan kepetahan serta kelancaran dalam penyampaian pada tahap yang cemerlang.
Dari segi emosi dan penghayatan, kesemua peserta mampu menambat penonton dengan mimik muka ataupun expression, facial expression, intonasi suara, ekspresi dan bahasa badan yang menarik yang memberikan value added atau nilai tambah kepada penyampaian cerita mereka. Dan secara kesimpulannya, keseluruhan para peserta dalam pertandingan Mari Bercerita berunsur Islam edisi tahun ini berada pada tahap yang sangat baik dan amat merangsangkan, walaupun terdapat beberapa sudut yang memerlukan perbaikan dan intervensi yang bersesuaian di masa akan datang. Pendekatan ini boleh memberi ruang untuk pengendalian mutu atau quality control dan kompetensi dalam pertandingan seumpama ini. Sekian disampaikan ulasan juri pertandingan dan keputusan hakim adalah muktamad. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Hakim. Sekarang tibalah masanya acara kemuncak yang dinanti-nantikan, yaitu pengumuman keputusan pertandingan Mari Bercerita, cerita-cerita berunsur Islam 2019 peringkat akhir. Diumumkan terlebih dahulu pemenang tempat ketiga bagi kategori A yang akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM300 Brunei beserta sijil dan buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan ini dijemput pengurusi majlis untuk mempersilahkan Yang Mulia Tetamu Kehormatan Majlis yang berhormat Major Jeneral Bersalah Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Diumumkan terlebih dahulu pemenang tempat ketiga bagi kategori A yang akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM300 Brunei beserta sijil dan buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dimenangi oleh adik Awangku Muhammad Hamirul Hafizullah bin Pengiran Haji Syed Syahbani dari Sekolah Syed Andrew. Naib Johan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM400 Brunei, sijil dan buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dari Sekolah Mahat Islam Brunei, Adik Muhammad Nur Hafizan bin Sabah.
Jawapan bagi kategori A, bercerita dalam bahasa Melayu. Pertandingan Mari Bercerita, cerita-cerita berunsur Islam 2019 peringkat akhir akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM500 Brunei beserta sijil dan buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dimenangi oleh adik kita Muhammad Daniel Adriasyah bin Abdul Muhammad dari Sekolah Rendah Selangan Temurun. Dipersilakan penerima hadiah Sagwati yang akan membawa pulang wang tunai beserta sijil dan buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pemenangnya ialah adik kita Muhammad Akil Sazwi Sazwan bin Norsyam dari Sekolah Rendah Selangan Temurun. Tempat ketiga bagi kategori B yang akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM300 Brunei beserta sijil dan buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dimenangi oleh adik Luqman Hakim bin Haji Umar Dani dari Sekolah Al-Falah Sungai Atal. Naib Johan bagi kategori B menerima hadiah wang tunai sebanyak RM400 Brunei beserta sijil dan buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dari Sekolah Rendah Datuk Bashir, yaitu adik kita Nur Arman Sofra binti Edi Sufindi. Johan bagi kategori B bercerita dalam bahasa Inggeris. Pertandingan Mari Bercerita, cerita-cerita berunsur Islam 2019 peringkat akhir yang akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM500 Brunei beserta sijil dan buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka jatuh kepada Ajbil Ariel Pedro dari Semarang. Dipersilakan penerima hadiah Sagwati yang akan membawa pulang wang tunai beserta sijil dan buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka jatuh kepada Muhammad Hamizan Wazir bin Muhammad Adi Abdul Hazim dari Sekolah Mahat Islam Brunei.
diucapkan kepada yang telah berjaya. Dan kepada yang tidak berjaya, jangan berputus asa dan cuba lagi di tahun hadapan. Alhamdulillah, selesai sudah pertandingan Mari Bercerita, cerita-cerita berunsur Islam 2019. Ucapan penghargaan kepada tetamu kehormatan majlis dan tidak lupa juga ditujukan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan majlis kita pada pagi ini. Sebelum bersurai, kita tutup dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, Jari disusun maaf dipinta. Dengan itu kita sudahi dengan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chef, kau punya kan ni? Punya ni. Sini salam orang mendaku. Apa dua orang ini bawa penyokong? Tak tahu. Dalam surat 10 juga. Surat ke pengetua. 10 orang. Baru ramai penyokong, satu ramai juga. Jangannya.